Baik, sambung balik surah Al-Mu'minun ayat ke-18 lagi. Ya tafsir tadi ada sebahagian kan. Tafsir tadi sebahagian je, sebahagian daripada ayat. Jadi kita sambung semula. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kamilah yang menurunkan daripada langit itu air hujan biqadarin, dengan qadarnya saja. Jadi saya hurai pada awak tadi itu, hurai satu patah kataan biqadarin itu je, qadar itu supaya selamat. Cuba bayangkan kalau misalnya hujan ni awak cuba bayangkan di Kuala Lumpur ni, kalau hujan lebat 2 jam tu apa jadi? Banjir dah. Can you imagine kalau hujan lebat ni 2 minggu? Banjir ke? Dah lah, rumah ni tenggelam lagi lah jawab dia nya. Rumah ni tenggelam lagi. Tak tahu Selangor di mana ni. Nah, dah 2 jam tu satu masalah dah. Maknanya di Kelantan 2 hari je hujan. Lepas tu air laut pasang, kemudian ada ombak, ada angin. Ada angin mari, jadi air darat yang turun tu seolah-olah tertahan, tertolak daripada turun ke laut. Nak ombak derat. Maka akibat dia jadi slow turun. Slow tu lah banjir. Campur semua kan. Baik. Fa'askanahu fil ardi, yang kami tetapkan dianya duduk di atas muka bumi. Ayat ni satu masalah pula nak tafsir. Ni fa'askanahu fil ardi, maka kami tetapkan hujan air itu duduk di bumi. What does it mean? I make sure that the water stays on the earth. What does it mean? Ini sains lah kan? Gravity. Saya beritahu lah, senang nah. Saya beritahu nah. Fa'askanahu fil ardi, kami tetapkan air ini duduk di bumi. Gini, kita cakap ambil yang mudah lah. Outer space tu dipanggil vacuum. Inner space, mana kita ni, atmosphere kita ni, mana bawah ni lah, bawah ni. Dia ada lapisan about 40 miles ke apa ke, gitulah. Nah, itu udara. Air itu duduk situ. Air itu duduk di bumi. Yang disimpan dalam bumi pun ada lagi. Disimpan dalam bumi pun ada lagi, yang dalam laut pun ada lagi. Yang duduk atas kutub, yang air batu tu pun duduk atas bukit-bukit pun ada lagi. Tetapi Tuhan kata, air ni kami tetap dalam bumi. Yang duduk atas bumi kita tak ada masalah apa. Yang duduk di udara tu masalah. Jadi air itu tak naik. Ni vast empty space ni, semua sekali tu vacuum. Dia sedut tu. Dia sedut. Any molecule, any water molecule naik ke angkasa lepas tu. Pasal benda ni pusing mengerah mengapa. You can give excuses lah. You can give excuses, kata ni gravity lah menyebabkan turun lah apa semua. Udara tu sendiri dia pusing derah apa semua ni. Dia boleh sedut tu dia, pasal bumi ni kecil ya banding dengan space tu. So it can absorb, the space tu can absorb the water. Misalnya kita ambil air, dipanggil capillary action. Dia letak air situ, air tu boleh naik. Bukan boleh naik, jadi basah juga kan. Yang atas ni kosong tu satu hal. Vacuum, that means tekanan rendah ni terlampau tinggi. Low pressure is too great. Boleh menyebabkan air itu tersedut ke angkasa lepas. Dengan musingnya apanya. Kita kata gravity kita.
graviti bulan, graviti matahari, apa graviti bumi. Lepas tu kita ada graviti bulan. Lepas tu ada graviti matahari. So, air, oksigen dan sebagainya tu mesti tercabut keluar. Tuhan kata, ni tu maksudnya, fa'askanahu fil ardi. Kami tetapkan air ni duduk sini. Kamu duduk sini, jangan pergi ke mana-mana. Nak pusing ke apa ke, ikutlah tapi kawasan ni aja. Gitu. Nah, saintifik sikit ni. Wa inna ala zahabin, dan kami dan benar-benarlah kami terhadap menghilangkan air tadi yang ada di langit itu, laqadirun, berkuasa penuh nak buat apa saja. Aku berkuasa penuh terhadap awan yang ada air itu untuk buat apa saja, boleh menyebabkan air itu tersejak ke angkasa lepas. Kalau dia tersedut dulu, Allah kering dengan air lautnya sekali kering. There must be a power that make sure that the water stays on the earth. Dan that power is Allah. Fa'ansha'na lakum bihi. Maka kamilah yang menghidupkan dengan air itu, untuk kamu dengan air itu, jannatin, iaitu kebun-kebun min nakhilin, daripada tamar-tamar. Dia beritahu tamar ni bahasa orang Arab ni. Pasal tu Al-Quran itu pada orang Quraisy. Seorang Quraisy ni pokok tamar ni habis kian ni, habis lah ni tentang tanaman. Mana kalau sini dengan pokok duriannya, apanya macam-macam lah, nabin dengan segala jenis pokok anggurnya. Iaitu apa dia ni sini? Pokok tamar ialah pokok yang berbatang, boleh tegak. Pokok anggur tu ialah pokok yang menjala, dia kena bubuh para. Kalau tidak dia jatuh. Bermakna akulah yang buat pokok yang jenis yang batang, yang ada batang. Akulah Tuhan yang buat pokok yang jenis menjala, mengata, yang kena berpara. Untuk kamu fiha pada tanaman tadi, fawakihu, berbagai-bagai buah, kathiratun, yang amat banyak sekali, banyak jenis. Wa minha, dan daripada kebun tadi, takulu, daripada buah yang banyak tadi, kamu boleh makan. Bila kamu boleh makan, maknanya kamu boleh berniaga lah dengan tanaman itu. Wasakharatan, dan pokok-pokok istimewa, satu pokok istimewa. Wasajaratan, dan satu jenis pokok. Takhruju min turi Saina, yang keluar, yang kami tumbuhkan keluar situ, tumbuhkan daripada Tur Saina sana, iaitu Palestin. Apa dia ni? Pokok zaitun. Satu pokok istimewa. Zaitun ni pelik. Buah dia tu kecil, daun dia pun halus. Daun tak besar mana, daun satu ni. Lepas tu buah dia kecil-kecil gini, makan tak sedap. Makan, masak pun tak sedap. Makan tak sedap, pelik sungguh. Jadi kalau yang jeruk punya tu boleh lah. Yang jeruk tu boleh lah nak makan. Saya lah, orang lain tak tahu, saya lah boleh lah. Tapi yang peliknya, bila di press kan, dia boleh jadi keluar minyak. Minyak ni pula, yang pelik lagi minyak ni ialah minyak tu boleh minum. Ada minyak biasa tak boleh minum minyak ni. Ya, minyak dia tu boleh buat minum, boleh buat kuah. Ada orang Arabnya
ambil koyak roti tu, cicah dengan minyak zaitun dia makan. Lepas tu minyak pula sedap pula jadi. Ya buahnya makan tu sedap. Jadi itu kata pokok istimewa. Ya aku tu musim ni ya. Namun sekarang ni sudah di commercialize sampai ke Australia mana lah. Tapi dia duduk di kawasan semi-arid desert lah. Ya. Tumbuh tu biduh ni yang tumbuh yang dengan bersama dengan minyak. Yang dia tumbuhan tu, buah dia tu ada bersamanya minyak. Wasibrin dan boleh dibuat kuah. Lil akilin, bagi siapa sebagai kuah untuk siapa-siapa yang ingin makan. Tuhan berkata boleh buat kuah. Macam apa cicak kari lah ni. Cekari. Maknanya kata dia beritahu apa dia tu, dia beritahu tu aku tu. Ada nak kata benda ni. Ada nak kata benda ni. Awak kena perhati Quran ni ilmu dia panggil usul tafsir. Usul tafsirnya ialah apabila dia start cerita benda ni, ada cerita besar, cerita apa ni. Ada tu. Aku buat ni. Lebih banyak dia cerita tu, lebih berat. Ada ni. Wa inna lakum, dan sesungguhnya terhadap kamu itu fil an'am, untuk kamu pada binatang ternak, iaitu lembu, kambing apa tu, la ibrah, sebagai suatu pengajian dan ilmu, kefahaman, nak kenal siapa Tuhan kamu. La ibrah, suatu ilmu untuk kamu kenal siapa Allah Ta'ala itu. Tusqikum mimma fi butuniha, yang kami beri kepada kamu daripada perutnya. Yang peliknya sini, yang kami tusqikum, yang kami berikan susu kepada kamu, mimma fi butuniha, daripada celah perutnya. Dia perut tu, di antara perut dengan usus tu, boleh keluar susu celah tu. Kalau fikir waktu satu hal, patut masuk Islam lah kata. Susu ni perut, kulit, celah tu boleh keluar susu. Iaitu di antara najis dia tu, duduk pula kawasan najis pula tu. Jadi boleh keluar susu di antara kulit dengan perut tu. Perut binatang ni, jenis cerita binatang ni. Walakum fiha, dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak tadi, manafi'u katsiratun, banyak lagi manfaat yang lain. Wa mimma ta'kulu, dan selain daripada tu, binatang ni kamu memang boleh makan lah. Memang kamu boleh makan lah binatang. Maka pantang tentang binatang-binatang ni kufur. Siapa berpantang terhadap binatang ni kufur. Wa 'alaiha, dan di atas belakangnya, di atas binatang yang boleh ditunggangi seperti unta ni. Wa 'alal fulqi, dan ke atas kapal, tuhmalun, kamu boleh dibawa ke mana-mana. Kami bawa kamu ke mana-mana yang kamu nak pergi. Iaitu ceritanya yang saya beritahu tadi, dia ada cerita besar. Apa dia cerita besarnya? Cerita besarnya ialah sebelum pada tu. Ya, ada dua cara tu Habib usul tafsir ni. Satu ialah dia beritahu puasa dia tadi, dia buat tu, dia buat ni, kemudian dia beritahu cerita, ataupun dia beritahu cerita dulu, kemudian dia baru beritahu kekuasaan dia mana-mana. Iaitu cerita yang sebelum pada tu apa dia? Iaitu tentang orang beriman.
Walaqad arsalna Nuha, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Kaum Nabi Nuh ni syirik pada Allah, 5 orang tu wali. 5 orang wali. Nak tahu yang tu tengok di surah Nuh, surah Ya'uth, Ya'uq, Nasra. Faqala ya qaumi, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah kamu hanya pada Allah, ibadatlah, pujalah, doalah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi bagi kamu Tuhan lain selain pada Dia. Dia saja Tuhan yang ada. Dia saja Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Iaitu maksud malakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi bagi kamu sebarang perantaraan untuk sembah, naikkan direct kepada Dia saja. Tidak ada lagi malakum, tidak ada lagi bagi kamu min ilahin, sebarang perantaraan ghairuh, selain daripada direct, selain daripada terus berdoa, terus beribadat hanya pada Dia. Afala tattaqun, maka mengapakah tidak kamu bertakwa? Mengapakah tidak afala tattaqun ni, kenapakah tidak kamu ni takut? Kenapakah kamu tidak takut kepada aku? Tidak takut kepada Allah. Takwa tu juga mana takut? Faqala al-mala'u, tak boleh pergi dah. Apabila Nabi, dia mesti yang lawan dia tu al-mala'u. Apa dia mala'u ni? Pembesar-pembesar. Kalau tempat kita ni, apa dia? Jatah kuasa masjid, JKK, Kapol daerah dan desa, majlis agama. Qala al-mala'u, berkata pembesar-pembesar, alladzina kafaru, orang-orang yang engkar. Tapi pembesar sini orang-orang yang engkar, min qaumihi, daripada kaumnya, engkar pada Allah. Ma hadza, tidaklah ini Nuh ni, tidaklah Nuh ni, ini dia Nuh, Nabi Nuh tu, illa basyarum mithlukum, melainkan satu orang manusia seperti kamu jugalah. Mana Nabi ni memang manusia kan, seperti kamu je, dia ada tetap manusia kan. Macam yang kata guru ni manusia, ada juga salah silap dia. Adakah Nabi tidak gitu kan? Yuridu, dia ingin, ni tuduhan ni. Eka ni, bila orang tuduh gini, orang yang menuduh tu ialah orang musyrikin dah. Bila tuduh saja musyrikin. Bila dia kata perkataan mula-mula tu mempersenda. Mahadha, persendaan dia, tidaklah ini Nuh ni, illa basyarum mithlukum, seperti kita juga lah. Seperti kamu-kamu maknanya, seperti kita juga. Penghinaan lagi, yuridu, dia ingin yatafaddala alaikum, untuk jadi lebih pada atas kamu, nak jadi bos, nak jadi tok guru, nak jadi pemerintah. Orang kata dia nak ambil alih pemerintahan atau Nabi Musa. Takutnya kata ke saya esok lagu ni juga tak tahu. Ni tak ada ni ustaz ni nak jadi Perdana Menteri ni, nak jadi raja ke. Allah, kita tak bicara pun. Ni maknanya yatafaddala alaikum, untuk jadi lebih terhadap kamu, jadi lebih besar lah ni, orang besar ni. Walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala ingin, la anzala malaikah, tentu dia waktu malaikat. Takkan betul
takkan Nabi ni manusia. Takkan Nabi ni manusia. Kalau Allah kendaki, tentu dia waktu malaikat sebagai Nabi. Ni apa pasal ni buat pilih Nuh ni? Ma sami'na, tidak pernah kami dengar bihadza terhadap ini dakwaan tauhid ini fi abainal awwali pada bapa tok nenek kami hak dulu-dulu. Tak ada orang mengajar macam ni. Tak ada orang mengajar macam ni. Tok guru kita mengajar tasawuf, tak ada macam ni. Masalah ni. Ada orang kata ke saya, dia kata, oh sedap ustaz tu. Dia boleh tentu siapa boleh masuk surga, siapa boleh masuk neraka. Macam dia punya neraka surga tu. Dia kata ke saya senyap lah, pasal kita tahu dah kata-kata tu kata musyriknya. Tak payah jawab dah, dia tanda dia dah. Awak tak suruh kecil hati lah. Bila awak kata gitu tu, maknanya wahyu Allah Ta'ala ni siapa dah kepada dia. Wahyu yang kita beritahu tu siapa. Kalau kita beritahu tu, semua orang buat ada belakang tu, maknanya ada. Mana ustaz-ustaz yang mengajar yang tidak ada siapa-siapa, yang semua manusia buat ada belakang tu, tak siapa. Ustaz saya kata, mana-mana ustaz yang mengajar tapi tak ada siapa marah. Apa? Kalau tak ada siapa-siapa yang marah tu, itu tanda munafik lah tu ustaz tu. Guru saya kata guru usul tafsir pula, dah berat daripada tu. Maulana Hadi, ustaz saya tu, kata munafik dah ustaz tu. Munafik dah. Bila kalau dia mengajar tu orang penuh, tak ada siapa dia marah belakang semua okey, akak ibu tangan lagi. 1 ibu tangan, 2 ibu tangan, ibu kaki, 1 ibu tangan, kaki satu. Itu tu tak ada. Apa nak kat tangan ni ke lagi? No. Ada tak kena tu. Kata ustaz saya munafik dah ustaz tu. Kata Maulana Nikmat, ustaz yang mengajar usul tafsir saya, orang tu lebih teruk daripada Ustaz Adi kata. Berat daripada tu laki. Aku fikir dia. Ustaz Nikmat kata lebih teruk daripada Ustaz Adi kata. Ayatnya sebut gitu ya. Tapi kalau tak erti, tak faham cerita tu, awak tidak boleh hurai. Dan saya nak semua awak ni suatu hari insya-Allah ustaz-ustaz yang akan sebar agama ni atau masjid-masjid. Ayat Quran ni kena baca pada manusia semua sekali. Semua Quran ni kita kena baca pada orang dan kena ajar pada semua orang. Tak kira Islam, tak kira kafir. Yang mana yang memang tak boleh mengajar tu dia kena menulis atau tak boleh. Ada orang yang memang dia tak boleh mengajar, dia tak reti, dia tidak ada ability. Ada kan. Saya ada lecturer tu dulu, dia bercakap dengan belapa hitam. Dia cakap apa hitam? Dia tulis lah, dia bercakap situ lah, dia cakap dia tulis tu. Kita duduk belakang dia kan. Senyum dia apa macam-macam boleh buat belakang. No. Serius lah. Jadi orang-orang macam ni dia tidak boleh mengajar sebenarnya kalinya. Maka dia kena ubah pada benda lain, tabligh, menulis dan sebagainya lah. Buat cara lain lah. Tapi namun berita ni kena sampai juga. Izzat ni nak satu hari mengajar umur 50. Tunggu. In huwa, tidaklah dia illa rajulun bihi, tidaklah dia tu melainkan satu orang lelaki ni. Bihi pada dia tu jinnah, jenis penyakit gila. Dia kata kena bina. Ni gila ni maksudnya.
Apa dia gila ya? Pasal apa gila? Tak cakap benda lain. Bila jumpa saja, kita Tuhan, Allah, tak ada dah. Gila lah dia ni. Ada seorang kata ke saya, awak ni melampau terhadap Rabbul Alamin. Saya pun terpesir tengok dia. Pasal it is not logical, dia kata ke saya tu, pasal dia baru balik haji. Dia kata awak ni melampau terhadap Rabbul Alamin. Bahasa Kelantan, nak dengar bahasa Kelantan? Tak boleh melampau, saya ni kan, pasal kita tak boleh nak terjemah. Bahasa dia ialah berdoa. Berdoa ni melampau tu tak betul lagi. Melampau tu keingat. Dah. Bahasa Kelantannya ialah berdoa. Payah nak cakap. Dekat-dekat dengan ekstrim. Dekat-dekat dengan ekstrim. Ni tak ada ni dia ni. Tidak ada ni. Pasal tak ada cerita lain ni. Cerita cakap sikit Allah. Cerita sikit ayat Quran. Cerita sikit ada Nabi. Ada juga kata saya, dia kata, Ustaz tu Allah, serabut semua dia. Ayat Quran, ada ayat Quran ada Nabi. Ada Quran ada Nabi. Tak ada benda lain kalau dia nak cakap. Yang bercakap ni orang Islam ni. Ada kena dah? Dua hari lepas. Kita nama lain. Tu siapa tu? Tak apa tu. Fatarabbasu bihi hatta hin. Maka tunggulah kamu semua hatta hin, sehingga satu waktu mati. Waktu apa? Waktu mati. Qala, berkata Nabi Nuh, Rabbi, Tuhanku, unsurni. Ni yang saya dah baca selalu ni. Ni doa Nabi Nuh. Ni. Bila kita ni sudah habis ikhtiar dah, maka dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, bima kadzabuni, terhadap apa yang mereka berdusta pada aku. Sebab itu saya tafsir kadzabuni, kadzab tu berdusta, dusta tu makna tolak. Ni ayat dia. Ya, saya kata mereka berdusta tu saya tafsir menolak. Ni ayat dia. Unsurni, wahai Tuhanku, Rabbi unsurni bima kadzabuni, terhadap apa yang mereka dusta kepada aku, iaitu menolak ajakan tauhidku. Bila Nabi kata saja macam ni, sudah kata saja macam ni, ni. Bila kata saja, maka Allah Ta'ala perintah fa'auhayna ilaihi, maka kami wahyu kepadanya, anisna'il fulka, hendaklah kamu buat kapal, bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Plan dia, building plan kami punya. Building plan tu kami punya. Kamu tiru, ni building plan aku untuk buat kapal ni. Ini strukturnya apa semua sekali, beritahu kau. Wa wahyina, dengan ajaran kami. Hantar Jibril pula ajar macam mana nak buat kapal pula. Building plan beri, structure plan beri, lepas tu buat mari engineer pula. Dia ayunina wa wahyina, dan mewahyi, dan dengan ajaran kami. Fa idza jaa amruna, maka apabila sampai saja, datang saja keputusan kami, iaitu keputusan bila nak ditenggelamkan kaum Nabi Nuh ni, wa farat tanur, maka terpancarlah air daripada tanur. Tanur ni awak tahu apa? Tahu?
Tanur ni tempat bakar roti tempayan tu lah. Tempat bakar roti tempayan tu kan. Roti tempayan tu dia panggil tanur. Mana tempat kering. Tempat kering. Dia tak boleh lah awak nak buat bakar roti tempayan ni, roti nan ni di tempat basah, dia tak nyala. Tak, di tempat yang kering sekali. Wa farat tanur, maka terpancarlah air daripada tanur. Bila Nabi Nuh tengok saja air ni terpancar, maka tahulah dia balanya sudah mari. Kita akan tengoklah surah lain lah. Ada lagi ni. Fa asluk fiha, maka masukkanlah fiha pada kapal itu min kulli zaujaini, pada setiap pasang, sepasang, setiap benda lah, setiap pasang tu dengan pasangannya. Maknanya kalau lembu seekor, bertingok bapak seekor, tina seekor gitu. Semua je ni, semua masuk ke harimau ni apa semua sekali. Dia kapal ni mengikut riwayat 3 tingkat, besar, lebar 300 kaki dah lebar. Lebar. Panjang tak tahu. Dan 3 tingkat. Bawah sekali tu binatang duduk. Lepas tu storage bekalan, food grain apa semua ni kan. Semua benih-benih ni, pokok lah apa semua letak dalam tu. Semua bakar semua sekali ambil semua. Jadi Tuhannya buat semula bumi lepas pada Nabi Nuh tu. Buat semula bumi, tanam semula. Semua sekali. Wa ahlakna, dan keluarga kamu, illa man sabaqa alaihi alqaul, melainkan orang yang sudah ditetap ke atasnya keputusan azab, minhum, daripada kalangan mereka. Wala tukhatibni, dan jangan kamu minta pada aku lagi fil ladzina zalamu, jangan kamu minta lagi, jangan pohon apa-apa lagi pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik, semua sekali. Innahum, bahwasanya mereka itu mu'raqun, akan ditenggelamkan. Fa idza stawaita, maka apabila kamu sudah duduk atas kapal, anta, kamu, wa man ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersama kamu, iaitu ikut riwayat ada 2, satu kata 40 orang, satu kata 83 orang saja. Alal fulki, duduk atas kapal. Faqul, maka katakanlah, alhamdulillah, pujian itu milik Allah, alladzi najjayna minal qaumil zalimin, yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim, iaitu kaum yang syirik pada Allah. Nak naik kapal tu dia kena baca, masa nak naik kapal tu dia kena baca bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya kena kata majreha. Sebab tu Quran ni nak kata bahasa Arab pun tidak bahasa Arab juga lah. Bahasa Tuhan lah. Nah, bagi saya lah. Perkataan tu bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillah masa kamu nak naik kapal. Wa bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillah masa nak turun kapal. Orang yang aman ni Miriam. Kalau kita buat dak lagi. Waqala Rabbi, dan Nabi Nuh berkata, dan katakanlah, Tuhan suruh kata, berdoalah, Rabbi, wahai Tuhan kami, anzilni, turunkanlah kami, munzala mubarakah, di suatu tempat penurunan yang berkat. Wa anta khairul munzilin, kamulah sebaik-baik orang yang Tuhan yang memberi panduan untuk turun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu cerita Nabi Nuh dan kaumnya itu, la ayatin, berbagai dalil kekuasaan Allah,
Allah Ta'ala kuasa tu. Masa dia turun tu, air daripada bumi ni nak keluar. Reservoir yang ada dalam bumi tu keluar. Air di kutub-kutub semua, kutub utara, selatan, atas-atas bukit semua cair habis. All glacier melt down habis. Lepas tu pentah air hujan turun dengan lembabnya. Sekian riwayat kata 40 hari. Gunung Everest tu segelam lagi. Kapal tu kalau lalu kat atas Everest tu tak kena. Tak, mana tergelam tu dalam lagi. Burung layang-layang rumah aku. Yang terbang tak berhenti tu rumah aku. Begitulah. Semua sekali. Yang selamat yang ada atas kapal tu ya. Masa dia kata, wahai ya sama, wahai langit, stop. Stop, dia kata. Tuhan kata stop. Berhenti hujan. Wahai bumi, telan air kamu. Maka wazidal ma, surutlah air. Dia perintah gitu. Tuhan berkata stop pada langit, perintah pada bumi, sedut air kamu. Ambil itu simpan bawa bumi balik. Yang langit tu dia masih lagi di atas tu, masih gitu lagi lah. Air yang di langit tu, yang di bumi tu sedut. Air yang duduk dalam bumi ni banyak. Ustaz, that means masa banjir tu the whole bumi. The whole world. The whole world. Jadi ada cerita karuk yang dibuat reka oleh orang karuk pula. Dia kata when Noah come down from the ark tu, suddenly he met one old lady. Pokok 7 gitu. Duduk berkebun. Makcik buat apa sini ni? Berkebun lah. Ada satu orang dia beritahu saya, Noh lah, nama dia Noh. Kalau nak banjir, mari ambil saya. Ni cerita karut lah. Cerita karut. Dan cerita karut ni, bila awak dengar saya cerita ni, awak kata ni ada palsu. Saya beritahu awak supaya nafikan. Pasal cerita ni di kalangan pokok ahli tasawuf ni. Ada yang selamat pula dah. Ada satu perempuan tua pada Nabi Nuh. Tak ingat nak beritahu. Jadi tak kena banjir dia. Jadi makciknya banjir tak kena sini. Tak ada pernah banjir, hujan pun tak ada. Lah, Tuhan kata dalam Quran ni semua sekali. Nah, ni nak cerita pada awak ni palsu. Bila siapa-siapa beritahu, awak kena terus kata ini palsu. Right. La ayatin inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, berbagai-bagai dalil kudrat Allah Taala itu. Wa in kunna la mubtalin, dan sungguh-sungguhlah kami ini akan pasti akan memberi azab kepada mubtilin, iaitu orang-orang yang degil. Baik, kita sudahi malam ni. Habis kita dah minum. Sama semula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa izzaka. Bantulah kami, wansurna. Wansurna, bantulah kami faham agamamu ya Allah. Innaka antas sami', sesungguhnya kamu Tuhan Maha mengetahui segala kekosongan hati-hati kami daripada pengetahuan Al-Quran ini. Al-Ali, Maha mengetahui macam mana nak ajar kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay.